Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Okay guys, so hari tu Shika ada buat poll dekat Instagram. Suruh korang pilih sama ada nak Shika cerita pengalaman seram dekat asrama ataupun pindah rumah. Shika expect macam ramai orang pilih asrama, tapi rupanya ramai orang nak tahu kisah seram pindah rumah. Okay, macam ni. Cerita ni masa arwah ayah Shika ada lagi. Arwah ayah ni orang yang suka pindah-pindah rumah, which is kalau duduk rumah sewa tu setahun ataupun setahun lebih sikit je, lepas tu dia akan pindah. Dia suka cari tempat baru macam tu kan. And then so one day dia ajak pindah. Dia dah bagi hint dah, okay kita akan pindah, tapi Shika tak tahu lagi dekat mana kan. So macam one day tu dia bagi tahu yang okay, ayah dah jumpa tempat dekat mana kita nak pindah kan. And then ayah bagi tahu dekat Mantin, Negeri Sembilan, yang tempat yang Shika tak pernah sangka lah. Sebab kalau pindah pun kita orang selalu pindah area-area Selangor macam tu kan. Tapi ni Mantin, luar, jauh pula tu daripada Sedamara apa semua kan. And then okay lah, tak apalah, ikut je lah kan ayah punya keputusan. Sebab ayah kata rumah tu kondo tapi murah, 400 rating harga dia 400.5, 500 je sebulan. So macam ayah nak try kat situ kan. Rumah Mantin yang Shika cakap ni, nama tempat tu adalah kondo Sri Palma Villa. Kalau korang tengok pun rumah ni agak macam menyeramkan tau. Dari segi luaran dia, bangunan, sebab bangunan dia macam kondo ni macam tak terurus sangat, macam seram lah kan. Tapi macam ayah tengok tu macam ayah dah berkenan nak juga kan. Okey lah, kita pun okey sebab situ ada pool, ada lake kan. Memang kondo, tapi yang peliknya kenapa dia murah. So kita orang pun pindah lah masuk rumah tu kan. Dan setiap kali pindah rumah sewa, arwah ayah memang akan panggil orang untuk bacakan Al-Quran, azan dekat rumah ramai-ramai. Kalau pindah memang perlulah kan, sebab kita tak tahu rumah tu dah berapa lama orang tinggalkan apa semua kan. So dah settle semua kawan-kawan ayah dah balik apa semua. Malam tu first day tidur situ, dan pengalaman seram jugalah bagi Shika. Kita orang malam tu tidur luar tau. Shika, ayah dengan arwah ayah dengan adik-adik, 4 orang tidur dekat luar ruang tamu. Sebab kita orang tak tidur dalam bilik, panas. Kawasan Sri Palma Villa tu memang bangunan dia panas. So masa tu belum pasang aircon lagi, jadi kita orang tidur kat ruang tamu. And then buka koridor kat depan tu, kita buka luas-luas dan tidur kat ruang tamu. Shika dengan adik-adik dah terlelap sebab mesti kita sebenarnya penat sebab kita dah berkemas apa semua kan. Pada lena tidur tu pukul, tiba-tiba ayah kejut Shika, Kah, ayah panggil Shika, Kah macam tu kan. Cakap, kenapa ayah? Lepas tu Shika macam mamai kita ngantuk, penat apa semua. Lepas tu ayah tiba-tiba silentkan TV tau. Actually dia dah lama dah silentkan TV tu, so baru dia kejutkan Shika. And then ayah kejut, Kah, bangun Kah, kau dengar tak bunyi apa tu? Bulu roma naik. Okay, kau dengar tak bunyi apa tu? Cakap, bunyi apa ayah? Lepas tu tengok jam dekat Astro. Sebab ini bukan klise tau, asal kena ganggu je 2-3 hari. Memang itulah waktu benda-benda tu berkeliaran tau. Dan pukul 2 lebih masa tu, ayah tengah tengok movie lagi, dia tak boleh tidur. So macam dia tengok, lepas tu tiba-tiba dia terdengar something tu yang dia mutekan suara tau. So dah lama dia mute, baru dia kejut Shika. Dan ayah tanya, bunyi apa? Bunyi Shika mamai. Lepas tu dia dengar ada bunyi something kat luar koridor, exactly dekat luar koridor. Bunyi macam ada benda ketuk macam ni, macam
Syika tunjuk orang macam tapi bunyi dia lagi halus. Bukan bunga buat macam ni lah. Bunyi benda yang di macam tu kat luar koridor lah. Kita orang duduk tingkat 7 guys. Tengok ini tingkat 7. Tak ada dengar bunyi burung ke, bunyi binatang ke, tak ada. So macam lama tu lah bulu roma Syika dah naik. Bulu roma Syika dah naik. And then ayah baca ayat kursi. Ayah memang baca je ayat kursi tau. Tapi benda tu tak pergi. Benda tu tak hilang pun. And then ayah suruh Syika pergi tutup koridor. Sebab tadi Syika cakap dengan korang kan, koridor tu buka luas sebab panas. So ingat macam ada angin. Tak adalah angin masuk sangat. Sebab tak tahu, mungkin malam tu tak ada angin ke apa kan. So tak ada angin sangat lah. Cuma tak adalah terlalu bahang sebab pintu buka kan. Ayah suruh tutup. Lepas tu Syika cakap, apa pula Syika? Korang bayangkan kalau Syika pergi tutup, tiba-tiba ada bunyi, tiba dengan benda tu senyum, dan ada bunyi. Memang tak kan. Saya cakap tak nak lah ya, biar je. Lepas tu ayah macam ayah sambung je baca ayat kursi. Sebab ayah tak paksa untuk tutup juga kan. Memang kalau korang tengok koridor tu, dia terbuka luas, hitam, tak ada lampu kat luar tu, dan tak nampak apa-apa. Langsung gelap gelita. And then kita orang punya rumah ni berhadapan dengan lake, dengan tasik tau. So Syika macam tu, memang mungkin benda-benda ni kan orang kata memang suka tasik-tasik apa semua kan. Pula orang baru kan, aku cubalah kacau-kacau sikit ke kan. So macam malam tu memang berdiri bulu roma lama gila. Sampai lah Syika dah penat ngantuk, Syika terlelap. Tapi ayah tak tidur sampai pagi. Dan esok paginya Syika sebelum keluar pergi sarapan, Syika tengok dekat luar koridor tu tau. Lepas tu Syika nampak ada 2 benda je. Ada hanger dengan mainan blok. Adik Syika yang bungsu, dia suka main blok tau. Blok yang macam cantum macam tu lah. Lepas tu Syika terfikir malam tadi, mungkin blok tu yang digunakan untuk ketuk-ketuk. Sebab tak ada benda lain. Kalau bunyi hanger lain, tapi memang bunyi, Syika rasa bunyi mainan kecil tu tuk-tuk kat luar koridor. Oh my god, nasib baik rumah ni tak ada koridor. Okay, and then kita orang pergi keluar sarapan. Korang nak tahu ayah punya ekspresi macam mana lepas kejadian malam tadi. Dia ajak Syika pindah. Baru masuk malam semalam, lepas tu esok paginya cakap, Kak, jom pindah. Macam tu tau. Macam betul lah ya. Tapi Syika pun takut. Bayangkan baru first day, lepas tu kena macam tu kan. Baru je masuk, so penat. Memang bukan kerja yang mudah lah, akan leceh nak pindah-pindah tempat lain. So kita macam tak apalah, duduk je dulu kan, tengok macam mana dia punya ni. Sebab kalau korang tengok Seri Palma Villa ni, memang dia punya creepy tu lain macam. Pukul 8 je orang dah macam tak ada, sunyi, sepi. Lepas tu hutan. Okay, hutan. Dan yang Syika dengar orang cakap dulu, kenapa dah tak ramai orang, katanya dulu banyak Nigeria kat situ, Arab-Arab, Sepah apa semua. So orang dah tak nak duduk situ kan. Walaupun dia murah, tapi tak ramai residen. Mungkin orang yang kerja-kerja situ, yang mungkin nak jimat kos, boleh lah kan. Kondo ada lake, ada pool dengan harga 4,500 sebulan. So orang macam okay kan. Tapi seram. Balik malam-malam memang menyeramkan. So itu kisah yang pertama. So Syika ada kisah yang kedua. Kisah kedua, masa tu tak lewat lagi, baru pukul 8 lebih, lepas isyak lah. Masa tu lepas isyak, dan ayah lapar. Ayah suruh Syika masak something. Sebab kita orang macam memang kadang-kadang malam nak tengok TV je, nak mengunyah kan. Lepas tu pergilah dapur. Syika pergi dapur, lepas isyak baru lagi. Macam Syika cakap, situ kalau 8 lebih pun dah macam pukul berapa dah. Sebab sunyi gila, resident tak banyak kan. And then sebelah rumah Syika pula kosong, tak ada orang. Memang tak ada orang. Dan dapur tu memang bertentangan dengan dapur orang sebelah. Lagi meremang lagi. Jadinya masa tu Syika masuk dapur, buka je lampu. Memang korang expect gila benda ni. Memang Syika macam terkejut.
macam jantung tu rasa macam nak jatuh je first time, dengan macam tak tak pernah nampak tau depan mata kan. Lepas tu bila Syika buka je lampu, Syika nampak ada susuk benda putih dekat rumah orang sebelah tu. Rasa macam terkejut sangat. Bila tengok betul-betul lah Syika rupanya. Terkejut masa tu lepas isyak. Baru lepas isyak kita bersolat, kita pakai telekong, tak perasan kan. Ya Allah, jantung tu rasa macam tak nak masuk dapur dah waktu malam. Rupanya Syika. So korang jangan marah saja je. Tapi masa Syika nampak di sini tu rasa macam terkejut. Tapi ingatkan momok lah kan. Bukan punya. Sebab Syika tak pernah nampak, setakat dengar, terlintas, macam rasa ada bayang tu. Adalah kan. Kalau nampak exactly depan mata memang tak pernah. Okay, itu yang kedua. Itu kira story yang kedua ke? Bukan. So kita next story. Story ni pasal adik Syika, lelaki. Adik Syika lelaki ni memang daripada kecil dia ada something yang macam tu. Kalau dia demam, dia suka tunjuk satu tempat, dan dia nampak benda tu, lepas tu tunjuk dia menangis. Adik Syika yang lelaki. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang dia boleh nampak benda yang kita tak nampak sekali imbas macam tu. Tak tahu, dia daripada kecil memang macam tu. So masa duduk kat Palma ni, Syika tak ada tahu masa tu, tapi ibu yang cerita. Ibu bagi tahu dia main game dengan kawan dia. Okay. Syika tak berapa ingat sama ada ibu memang nampak kawan dia ataupun dia sendiri yang cerita dekat ibu kejadian tu. Okay, yang ibu cerita, dia main game dengan kawan dia. Kawan dia jiran tingkat atas lah, Syika kenal. And then dia main. Lepas tu kawan dia nak balik. Dia pun okay je lah. Tapi dia selalu juga naik atas pergi jumpa kawan dia kan. Agaknya kawan dia lama ke apa benda kan, dia pergi naik atas panggil. Tanyalah mana kawan kan. Syika dah tak ingat nama. Mana kawan. Lepas tu mak dia cakap rupanya kawan dia tak ada. Kawan dia balik kampung semalam. So dengan siapa dia main game? My God. Memang menyeramkan betul. Serius, kondo ni memang something wrong. Memang something wrong yang sangat-sangat. Korang faham tak? Bukan kita orang je yang kena. Maybe ada jiran-jiran lain lagi yang kena. Dan ada pengalaman-pengalaman lain lagi. Sebab kita orang jarang berjiran. Jika adalah kawan dekat situ, tapi kawan-kawan Syika tak pernah lah cerita benda-benda yang seram. Ada yang pernah kena, dan ada yang mungkin lagi teruk. Ada yang Syika dengar daripada lift, benda tu tunggu, dia nampak benda tu kat lift. Syika kalau bab-bab benda tunggu nampak ni, Syika terbayang. Nak kata Syika berani, tak sangat. Tapi kita memang akan terimagine lah. Benda-benda macam tu Syika akan terimagine. Cik Ponti tu senyum. Korang bayangkan kalau tengok movie cerita hantu, dia punya senyum sinis tu macam mana. Oh my God. Sekarang ni malam guys. Malam tau korang. Ya Allah, aku lindungilah aku. Jangan tak boleh tidur dah lah. So itulah pengalaman Syika duduk dekat Palma, Villa Manti. Pengalaman yang Syika takkan pernah lupakan. Which is first day duduk situ dah kena kacau. Dan suasana dia bila waktu malam memang menyeramkan lah. So guys, itu saja story malam ni. Bagi Syika benda tu menyeramkan. Nah, bagi korang Syika tak tahu. Tapi insyaAllah Syika akan sambung dengan cerita masa dekat asrama. Antara Palma dengan asrama, Syika rasa macam asrama tu lagi mengerikan Syika kot. Terima kasih korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, share, dan boleh juga korang boleh juga share pengalaman korang dekat komen bawah. Pengalaman yang menyeramkan, everything ke tak kisah. So ya, itu saja malam ni. Terima kasih. Bye.